Gelombang orang muda. Orang muda-muda umur 21, umur 40 ni sokong kita. Majoriti sokong kita berlaku. Yang tinggalnya tua-tua dah kecil masa. Hak tua-tua, hak 60, 70, hak ni. Hak karat hijau ni tak kira lah. Bila kita ajak mengundi mainlah. Oh, dia kata masa Jepun hari tu susah lagi. Dia buat main kot tu pula dah. Kalau boleh pujuk. Kalau habis masa tak pujuk lah. Buat habis masa je. Lock dia tu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng. Ni, Hadi Awang kata apa ni? Kan? Hadi kata orang muda sokong Perikatan Nasional. Tinggal orang tua tak erti bahasa. Faham tak? Hadi kata orang hak tua 45 tahun ke atas tak erti bahasa, masih tidak bersama dengan parti PAS, masih tidak menyokong dengan PAS. Sebab tu kalau hampa tengok beberapa video-video aku, kan, aku dah ada cakap dah, yang mengundi PAS, yang menyebabkan PAS dan Perikatan Nasional ni boleh dapat 74 kursi tu, majoriti daripada orang-orang muda. Majoriti daripada orang-orang muda, orang-orang yang baru umur 18, 19, 20, 21. Ya, mereka ni lah yang memenangkan Perikatan Nasional. Dan kita kena ingat, mereka kan, ni Perikatan Nasional kan jadi kerajaan sebelum ni. Dan kita boleh tengok tahu mana mereka banyak influencer kan, mereka banyak kau-kaunya, mereka buat iklan kau-kaunya. Makna kata mereka buat dan mereka target untuk anak-anak muda. So yang banyak menggunakan media-media sosial, terutama daripada segi TikTok ni pula, banyak orang-orang muda. Sebab itulah mereka ni boleh dapat undi daripada orang-orang muda. Dan kita boleh tengok dengan pembohongan, pemfitnah yang mereka duk mainkan setelah bertahun-tahun. Dan mereka pergi cari orang-orang hak famous, mereka bayar orang-orang hak famous. Bayangkan sampai satu video pun dah ada beribu-ribu, puluh ribu untuk influencer tu, orang hak terkenal tu keluarkan satu video. Bayangkan, mereka invest untuk media-media sosial dekat Facebook. Aku ada buat video pula semalam, hampa tengok video aku tu 40 minit lebih. Last tu aku letak satu video. And seorang sahabat ni dia macam dia masuk laman web Meta dan dia tengok iklan daripada parti PAS, yang sedang berjalan. Sampai hari ni sedang berjalan. Antara 100 ke 200 ringgit untuk satu hari. Iklan saja, untuk banyak iklan saja. Cuba hangpa tengok, sampai lah duit mereka tak habis lagi tau. Mereka sanggup bayar, mereka sanggup invest puluhan ribu untuk nak memburukkan parti lawan. Tambah-tambah hari ini, mereka jadi pembangkang. Mereka akan buat dan terus berusaha untuk memburukkan parti Anwar Ibrahim, Parti Keadilan Rakyat, Parti Amanah, Parti DAP, Parti UMNO dan Barisan Nasional. Mereka akan buat apa saja. Mereka sanggup melabuk kau-kaunya. Cuba hampa tengok, sehingga kan, satu, labuk daripada segi media sosial. Dua, fitnah, adu domba, menipu, memfitnah. Lepas tu apa lagi? Banyak orang buy cash, buy hand. Yang balik naik bas dapat duit. Yang mana wallahi undi PAS. Mereka memang kau-kau punya mereka tabak. So aku nak bawa dengan hampa sama-sama. Jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. Dia ada memperjelaskan kenyataan Hadi Awang. Dan kita boleh tengok apa yang Iswadi cakap. Mereka invest tara mana untuk media sosial. Jom sama-sama kita dengar. Baik. Okey, sekarang kita masuk politik. Menarik ni tuan-tuan. Hadi, orang muda sokong PN, tinggal orang tua tak reti bahasa. Orang tua tak reti bahasa. Presiden PAS Abdul Hadi menegaskan betapa PN berjaya mendapat sokongan golongan pemuda pada PRU ke-15 dan PRU. Alhamdulillah PRU 15 dan PRN baru ni gelombang orang muda berlaku. Orang muda 21-40 tahun sokong kita. Majoriti sokong kita belaka. Yang tinggal orang tua-tua yang tak reti bahasa. Yang tua 60-70 yang berkarat hijau ni tak payah kira lah. Apabila kita ajak undi, dia kata zaman Jepun dahulu susah. Lo ni sekarang dah senang. Boleh ke laut. Boleh sembahyang, orang tak ganggu. Dia kira begitu saja. Pertama sekali, yang umur 60-70 rasanya tak jumpa. Zaman perang Jepun. Jumpalah sekejap tapi masa tu dia orang kecil. Bapa saya tahir tahun 52, kita Melaka 57. So 52-57 masa kita merdeka tu dia dah baru umur 7 tahun. So dia tak
dia ingat-ingat lupa lah. So apa yang 90 tu betul lah kan. 90 tu betul. Apa yang dia meripik ni aku pun tak tahu. Tapi tuan-tuan nak bagi tahu bahawa sebenarnya kenyataan tersebut, kenyataan yang dinyatakan tersebut tadi tu, alamak, berkenaan dengan hadiah dalam ceramah beliau di Kemaman, berkenaan dengan ceramah beliau di Kemaman mengenai perkara tersebut, dia ada juga menyentuh persoalan tentang PKR dan juga DAP. Dia kata yang orang tua yang banyak yang orang muda yang banyak mengundi, orang tua ni memang dia kata tak boleh begitu atau begini sebagainya. Now, bagi saya ini pada peringkat awal memang betul. Kita tak menafikan data dan juga dakwaan tersebut. Pada peringkat awal memang betul. Tetapi untuk mengatakan bahawa itulah sebenarnya hakikatnya, bahawa sekarang ini akan berlaku sebegitu selama-lamanya, tidak benar. Nah, daripada segi sokongan, kita kena faham, daripada segi sokongan sekalipun, sokongan kepada Perikatan Nasional itu sebenarnya, kalaupun benar dakwaan bahawa dia besar, tinggi, itu bukan menjadi penentu kepada kemenangan mereka. Kita kena faham satu perkara. Baik, sebelum saya jawab perkara satu perkara tu, dia itu berlaku antara lain, kenapa perkara tersebut berlaku? Okey. Daripada tahun 2020 sehingga tahun 2023, sewaktu pilihan raya 2022, 2 tahun tersebut, kerajaan telah spend jatuh jumlah yang banyak kepada social media. Kerajaan pada waktu itulah, Kerajaan Perikatan Nasional, Parti Perikatan Nasional termasuk PAS, spend a lot on social media. Nah, kalau kita faham benda ini, kita kena faham bahawa sebenarnya sokongan itu bukan kerana mereka menyokong Perikatan Nasional, bukan kerana mereka menyokong PAS, tetapi kerana penguasaan social media itu berjaya mempengaruhi mereka. So, daripada segi sentimen itu, mereka berjaya kerana penggunaan dana dalam mempromosikan video mereka. Antara lain, kita pernah dedahkan dahulu, satu video PAS di Meta sahaja, they spend around 20,000 just untuk promote video tersebut. RM20,000 satu video. Sebab itu kalau kita tengok, bersatu spend 7 million, 7 juta ke 9 juta hanya untuk promosi sahaja pada tahun 2021 sahaja. Kita tak cerita 2022. Kita tak cerita 2020. And that is why they were so confident. Mereka sangat yakin mereka boleh menang PRU yang lepas dengan lebih kurang 115 ke atas kerusi. Tetapi mereka gagal di negeri seperti Selangor. And even masa ketiadaan mereka jadi kerajaan, they spend a lot. Ratusan ribu di Selangor alone pada PRN yang lalu. And that's why dia sangat confident untuk menang. And that's why dia menang beberapa kerusi. Now, itu okey lah, maksudnya mereka berjaya. Tak, mereka berjaya mempengaruhi secara social media, secara pendapat. Tetapi benda itu short term. Dia berjaya memanipulasikan minda dia dalam satu short term, tetapi dia tidak berjaya membina jiwa yang benar-benar faham. That is why even katakanlah Pakatan Harapan tak berbelanja sebanyak itu pun. In fact, saya boleh jamin tak ada belanja banyak pun. Adalah mungkin a few thousand berbelanja. Saya boleh kata PH masa tu belanja tak sampai pun 50,000 pun untuk social media punya iklan. Tak sampailah. Less than that. Pun dia dapat 80 lebih kerusi. Kenapa? Sebab pembentukan pemikiran itu datang daripada awal, bukan masa nak pilihan raya. And because of that, saya tertarik antara lain perkara yang dimainkan. Kedua adalah isu yang dimainkan. Now, kita kena faham kenapa golongan sebenarnya disebut 40, bukan 40, 35 ke bawah. 35 ke atas daripada segi sokongannya sebenarnya sudah beralih banyak daripada Perikatan Nasional kepada tak mengundi, tak tahu ataupun tidak akan mengundi Perikatan Nasional. Di kawasan selain daripada 4 negeri yang mereka menang. Even di kawasan yang mereka menang. Kenapa? Sebab golongan yang atas ni mereka faham agama, mereka faham bangsa. Golongan 35 ke bawah ni still gullible. Mereka tak faham. Mereka percaya bahawa apa yang dibawa itu, betul lah kot. Bangsa dan agama dua perkara yang paling mudah nak jual. Saya bagi contoh video ini tuan-tuan. Kita boleh tengok sendiri. Ini ucapan Hadi di Kemaman. Dengan PKR bahasa tak apa. DAP ni satu parti yang terang-terang bercanggah dengan Islam. Perlembagaan dia menegakkan sekularisme.
Tak ada agama, agama tak ada kuasa. Ini sekularisme. Malaysia macam Singapura, tak ada rupa bangsa, nak hapuskan kebangsaan. Ini DAP. PKR pula liberal pragmatisme, parti yang tidak ada dasar, macam lalang ikut angin siut. Ini PKR, parti yang tak ada dasar, bercampur macam-macam. Keadaan yang sangat berbahaya. Pilihan raya ni bukan untuk kemaman je. Nama pilihan raya kemaman sebenarnya besar untuk Malaysia seluruhnya, untuk menambah, mempertahankan kerusi orang Melayu yang ada dalam Perikatan Nasional, yang kita sedang memujuk lagi UMNO, kerana UMNO bukan semua menyokong PH, sedang memujuk lagi pihak lain untuk bergabung. Okey. Yang awal tadi tu dia ada sebut sebenarnya. Dia kata, dan ini adalah berbahaya. Okey. Pertama, dakwaan tentang DAP adalah bercanggah dengan Islam. Dia kata sekular. Yang pertama sekali saya kata, di dalam Islam sebenarnya Islam sekular, dalam Islam tidak ada istilah sekular. Dan sekular tidak akan boleh mengatasi Islam. Sekular ini sebenarnya asal dia adalah satu fahaman, dia bertentangan dengan Kristian. Kan? Sebab itu dalam salah satu pegangan dalam sekular adalah Kaisar untuk Kaisar dan juga Tuhan untuk Tuhan. Ada satu apa orang kata, satu verse yang dia orang quote. Dia sebenarnya ajaran yang di mana dia bertembung dengan agama Kristian, tetapi tidak dengan Islam. Saya pernah borak dengan Dr. Mazli kan, dia tulis buku sekularisme dan sebagainya. So saya buat satu notion, saya kata, doktor, saya nak bagi tahu sebenarnya sekular maksudnya Islam tidak ada istilah penentangan dengan sekular. Maksudnya saya bukan kata Islam itu sekular. Saya bukan kata sekular itu akan menentang Islam, tak. Sekular tak boleh pun menentang Islam. Dia kata kenapa? Ini panjang perbahasan tapi saya pendekkan. Dia macam ni. Di dalam Islam ada satu usul. Usul dia begini. Semua perkara adalah boleh melainkan ada nas yang menegahnya. Semua perkara adalah boleh melainkan ada nas yang menegahnya. Now, bila kita bercerita tentang sekularisme antara lain adalah dia mengatakan yang mana hukum Tuhan itu adalah hukum Tuhan. Maksudnya ibadah within the four walls of church, dia kata. Yang mana selain daripada itu undang-undang dan sebagainya itu adalah berkenaan dengan negara. It is true untuk agama Kristian. Kerana kita kena faham, minta maaf kepada penganut agama Kristian, kita kena faham agama Kristian dia very strict, terutama bila bab ibadah dia ada very pengkhususan ibadah. Tetapi selain daripada ibadah dia tidak ada kod. Dia tidak ada kod berkenaan dengan selain daripada ibadah. Dia ada ibadah dia yang khusus dalam Bible dia, cara semayang dan sebagainya. Tetapi selain daripada itu dia tidak ada kod. Dia tidak ada usul fiqh kepada selain daripada ibadah dia. Cuma berlaku Renaissance dan sebagainya, itu ada satu cerita lain lah sewaktu zaman pada waktu itu. Nah, di dalam Islam kita ada yang ibadah khusus kita ada selain daripada ibadah khusus. Selain daripada ibadah khusus, kita kata selagi mana dia tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, maka itulah bertepatan dengan Islam. Nah, bila sekularisme datang, dia nak implement dengan satu-satu perkara. Dia kata Islam tidak boleh campur tangan. Kita tak perlu tulis perkataan Islam. Selagi mana dia tidak bercanggah dengan Islam, itu dibolehkan. Nah, kalau kita kata bahawa negara ini adalah negara sekular, ataupun DAP katalah negara sekular, kita ambil DAP lah, kita ambil UK. Memang dia sah-sah mengatakan dia adalah negara sekular. Saya nak tanya, ada tak perbankan Islam di UK? Jawapan mudahnya ada. Malah antara pembankan Islam terbesar di dunia berada di sebuah negara yang sekular paling besar di dunia, Germany. So, bagaimana sebuah perbankan Islam ada di sebuah negara sekular yang paling besar? Sebab itu saya kata tadi, Islam itu sendiri, dia tak melihat kepada sekular itu sebagai satu ancaman. Sebab sistem sekular, sistem Islam, suatu sistem yang sebenarnya dia bukan saya kata compatible, tetapi dia tak boleh nak serap, nak hapuskan, nak hancurkan Islam. Sebab Islam ada satu prinsip, semua perkara adalah harus melainkan ada nas yang menegahnya. So sekular tak boleh nak asingkan. Saya ambil contoh makanan halal. Adakah halal melarang? Adakah sekular menghalang halal? Adakah sekular
menghalang halal? Adakah sekular menghalal kepada halal? Tak. Kita tengok Amerika, antara slaughterhouse terbesar di dunia, di US, saya tak ingat nama dia, halal. Antara slaughterhouse yang terbaik halal di dunia, di Australia. Itu saya maksudkan, sekular dan apa saja sistem tidak boleh menghalang Islam kerana prinsip dia sangat unik. Apa sahaja dipanggil asimilasi, apa saja perkara yang tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah bertepatan dengan Islam. So bila dia sebut tadi tentang sekularisme dan semuanya, dia seolah-olah dia seolah-olah bercerita soal air dan api. Soal minyak dan air. Seperti minyak dan air, seolah-olah begitu. Padahal Islam tidak sedemikian. Islam tidak sedemikian. Islam bukan black and white sahaja yang 50-50, tak. Sebab itu saya kata pemahaman dia tentang Islam, pemahaman Tuan Guru Haji Hadi tentang Islam, bagi saya banyak kesilapan dan banyak fault. Saya bukan kata dia tak Islam, tak. Saya bukan mempertikaikan akidah beliau. Saya mempertikaikan kefahaman fake beliau. Fake waqi', fake reality dan juga fake siasah, fake politik dia. Saya mempertikaikan. Saya tak nampak beliau adalah seorang yang faqih di dalam fake waqi' dan juga fake politik, fake siasah. Dia mungkin mahir dalam sirah umpamanya. Dan juga saya tidak mempertikaikan akidah. Jangan salah faham pula. Kita bukan orang PAS nak menghukum. Tak. Cuma saya mempertikaikan pandangan dia daripada segi politik dan juga cara fiqh secara realiti dia. Dia tak nampak perkara itu. Dan juga saya banyak mempertikaikan buku-buku yang berkaitan dengan persoalan sekularisme. Mungkinlah satu hari nanti saya akan tulis buku berkenaan dengan sekularisme dan bagaimana sebenarnya Islam ni dan sekularisme tidak mengancam Islam pun. Sekularisme tidak dapat bukan tak dia tak boleh, dia tak dapat pun nak mengancam Islam, because the way Islam operates, dia operate dalam satu konsep yang bersifat rahmat kepada manusia. Tak kisah apa sistem, whether komunis ke, whether anda sekular ke, whether anda kapitalis ke, whether anda demokratik ke, apa ke, konservatif ke, liberal ke, Islam akan sentiasa dapat menelusuri, masuk dan hidup di dalam mana-mana sistem yang dicipta oleh manusia. Malah Islam akan improvekan lagi sistem tersebut kerana generiknya Islam ini. Islam ini bukan satu benda yang mati, yang statik. Dia bersifat fleksibel. Fleksibelnya dia umpama air, tuan-tuan. Wherever you put, dia boleh adapt dalam suasana tersebut tanpa dia hilang core dia, asas dia. Ni kalau saya buat course ni, saya ada satu course yang khas nak menyentuh soal ini. Mungkin kita boleh buat benda lain. Tetapi yang saya tertarik, dia kata tadi dua perkara Hadi Awang sebut tadi. Yang pertama, bila dia kata kita akan nak menarik lagi orang UMNO, ada orang UMNO tak setuju dengan Pakatan Harapan. Dalam pada dia kata dia nak tarik tu, ada 4 orang dah lompat daripada Bersatu. Saya kata ada orang daripada PAS tetapi dia berjaya halang. Sebenarnya tuan-tuan, daripada UMNO dah tak ada dah nampak harapan nak pergi pindah kepada Bersatu, dah tak ada. Kepada Perikatan Nasional dah tak ada. Beberapa orang yang nak lompat itu, akhirnya kalau mereka nak lompat dan menyatakan sokongan, bukan setakat apa, mereka dah tak ada apa. Okey, tuan-tuan rasa mereka nak hilang ke peruntukan yang diberikan kepada kerajaan 1.4 juta? Saya tahun lepas lah, tahun ni saya tak tahu lah kan, tahun akan datang ni. Kita rasa mereka nak hilang? Nak bersama dengan pembangkang atas dasar itu? Tidak. Jadi daripada situ, jumlah yang disebutkan itu hanyalah retorik beliau di dalam kempen kepaman di hadapan pengikut beliau. Itu saja. Dan kedua, bila dia kata ini untuk rakyat Malaysia, betul. Kemaman adalah untuk rakyat Malaysia. Kerana apa? Kerana kalau rakyat Malaysia, terutama orang Kemaman, nak berubah, kalau PAS kalah di Kemaman, dia satu signal yang sangat besar bahawa sokongan yang selama ini ada kepada PAS telah mula berubah secara drastik. Tapi kalau PAS menang tak ada apalah, biasa je. Saya dah kata, kalau PAS menang tak ada masalah. Tapi kalau PAS kalah, pernah kita tanya soalan ni tak? Dan yang kedua tadi, bila dia menuduh sebagai DAP itu anti-Islam, saya rasa DAP dah boleh saman dah ni. Termasuk PKR dah boleh saman dah. Saya rasa daripada video itu sendiri, PKR sebenarnya dan juga DAP boleh saman apa orang kata Haji Hadi dah. Boleh saman Haji Hadi. Okey, Alhamdulillah, geng. Okey, Hadi buat macam rakyat Malaysia ni buta hati.
Dia buat hanya, oh siapa yang bersama dengan dia ni, bagus. Siapa yang tak bersama dengan dia ni, kira oh tak faham bahasa lah. Kan, kira jahil lah. Kan, sehingga kan ada pula geng-geng walaun yang di bawah ni sehingga kan kata, undi PAS masuk syurga. Kalau hampa duk pergi tengok dekat dalam kotak-kotak live, terutama dekat TikTok kan, ada kawan ni naik apa nama kotak, dia duk cerita, oh kalau bersama dengan PAS ni, ini jalan Allah yang sebenar, kita ni betul-betul memperjuangkan agama, itulah agama. Cuba tengok ustaz-ustaz kita ni, oh orang yang ada yang macam di dalam parti PAS, semua pakai jubah, semua pakai kepiah, semua bercakap cerita-cerita pasal-pasal Allah, pasal-pasal Nabi dan tafsir semua. Dia duk cerita, inilah perjuangan Allah, inilah jalan menuju ke syurga. Sehingga tahu tu. Sedangkan PAS tu nak buat gambar, dia parti politik. Manusia yang cipta parti PAS tu 1961 ke 63 parti PAS diwujudkan. Parti PAS tu manusia yang wujudkan. Faham tak? Oh dia duk apa perlembagaan berdasarkan hadis dan juga sunnah. Ni siapa-siapa pun boleh pergi tukar lah perlembagaan tu. Perlembagaan tu kita boleh ubah lah, kita boleh taip lah, kita boleh tulis lah perlembagaan tu. Jadi kan, mereka ni disebabkan agama. Okey, kita politik ni, kita boleh refer kepada agama. No, memang no problem. Pemerintahan, pengurusan, kita boleh refer kepada agama Islam. Tetapi di dalam politik, kita tak boleh menggunakan agama. Di dalam politik, kita tak boleh gunakan agama sebagai modal untuk menarik undi, untuk menarik sokongan. No. Dia akan jadi, hang bersama denganku, hang Islam. Hang tak bersama denganku, hang ni lawan Allah, hang ni lawan Quran, hang lawan Islam. Disebabkan fahaman tu, dia terlalu mengarut dah. Sedangkan dia hanya parti politik ya, bukannya parti yang kononnya dia dah naik luh mahfuz, dia macam dia bersama dengan Nabi yang tubuhkan parti dia, hak yang dikekalkan sampai hari ni. No, tak berlaku. Jadi sebab tu okay, macam dia boleh kata kan, Hadi boleh kata apa, orang muda memang dah bersama dah dengan dia. Orang tua saja tak reti bahasa, sehingga kan dia boleh kata macam tu. Majoriti orang yang umur 40 ke atas ni, yang pernah bersama dengan PAS, yang pernah undi PAS, kan, yang pernah menjadi ahli PAS, majoriti mereka memang mereka tolak parti PAS. Yang orang tua yang masih ada di dalam PAS ni, mereka orang yang total, kan, terutama orang-orang politik sebelum ni dia duduk dalam PH ke, BN ke, daripada UMNO ke, bila macam dia dah kena pecat, dia dah hilang hala tuju. So, dia terpaksa bergantung kepada PAS supaya populariti dia kekal. Seperti mana kita boleh tengok Papa Gomo, Tun Faisal, kan. Mereka dah kena pecat dah, tapi mereka dah tak ada hala tuju. Mereka nak pergi duduk mana lagi. So, terpaksalah duduk bersama dengan Perikatan Nasional supaya mereka dapat tempat, mereka ada kedudukan, mereka diraikan. Andai kata berkuasa, mereka boleh dapat kedudukan. Itulah tujuan orang yang gila akan kuasa, yang nak sangat-sangat kuasa. Jadi kan, kita pun kata Alhamdulillah, kita mengharapkan anak-anak muda ni, kan, aku harap mereka dah boleh fikir, mereka boleh ambil tahu, dan kita harapkan perubahan untuk anak-anak muda. Lain kali, wahai anak-anak muda, ambil tahu. Jangan dengar hanya di sebelah pembangkang ataupun influencer pembangkang ataupun siapa-siapa je daripada pihak pembangkang. Dengarlah penjelasan daripada kedua-dua pihak. Kita tak kira hang daripada hang sama ada hati hang tu pembangkang ataupun hati hang tu kerajaan. Kalau apa-apa isu yang terbongkar, dengarlah kedua-dua belah pihak. Pihak pembangkang pun hampa dengar, pihak kerajaan pun hampa dengar. Ataupun sekarang ni ada satu-satu isu, hampa dengar penjelasan daripada parti PAS, hampa dengar penjelasan daripada Parti Bersatu, hampa dengar penjelasan daripada PKR, hampa dengar penjelasan daripada Parti Amanah ke, DAP ke, ataupun hampa dengar penjelasan daripada UMNO Barisan Nasional. Baru hampa akan faham dan hampa boleh nilai. Jangan terlalu taksub sampai tak mau dengar nasihat orang, tak mau dengar pendapat orang, tak mau ambil tahu pasal orang. Allahu Akbar. Jadi inilah sedikit perkongsian aku. Aku mengharapkan insya-Allah orang yang 40 ke atas tu teruslah meninggalkan PAS. Tak perlulah undi PAS. Dapat apa kita nak tanya? Apakah kejayaan di bawah pemerintahan PAS? Apa dia? Sampah bertebaran, kes zina, kes anak luar nikah, lepas tu apa dia lagi, kes dadah bertebaran dekat belah negeri yang diperintah oleh parti PAS. Apa yang berlaku? Kan?
Mana ekonomi mana? Islam ni sangat-sangat mementingkan soal ekonomi. Tapi kalau hampa setakat bawa Islam tapi ekonomi hampa tak bawa pun tak ada guna. Jadi itulah aku mengharapkan kita semua kita dapat fikir, aku harap kita dapat buat perubahan. InsyaAllah kita bertemu untuk video yang akan datang. Assalamualaikum. Subscribe dulu kan.